Hai, nama saya Muhammad Noiman bin Azli. Saya daripada kelas DDT 1A. Nombor matrik saya 10 DDT 20F 2014. Assalamualaikum, nama saya Zaiman bin Rahman. Saya kelas DDT 1A. Nombor matrik saya 10 DDT 20F 2015. Nama saya Muhammad Safidin. Saya daripada kelas DDT 1A. Saya dari nombor matrik saya 10 DDT 20F 2016. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Iqbal bin Mahmud. Nombor kad matrik saya 10 DDT 20F 2003. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Wahayu. Nombor pendaftaran 10 DDT 20F 2024. Hari ini saya akan menerangkan tentang perpaduan dalam sukan. Pertama sekali, sukan ini menjadi landasan yang terbaik untuk memupuk perpaduan antara kaum yang berbeza bangsa, agama dan fahaman. Walaupun berbeza fahaman politik, agama dan bangsa, masyarakat Malaysia tetap bersatu dalam menyokong pasukan bola sepak negara. Sebagai contohnya, kita duduk bersama-sama dalam satu stadium dengan berbeza bangsa dan berbeza kaum untuk membantu menyokong pasukan negara dalam mencapai kemenangan. Perkara ini selaras dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Seterusnya, bola sepak. Bola sepak merupakan sukan yang paling ramai diminati oleh seluruh dunia. Ini merupakan satu sukan yang paling penting dalam memupuk perpaduan. Sebagai contohnya, pasukan negara mempunyai Atras Malaya. Atras Malaya ini terdiri daripada berbagai kaum, bangsa dan kumpulan masyarakat. Atras Malaya ini amatlah penting kerana apabila satu pasukan bola sepak itu berjuang, mereka akan meraihkan dan menyokong sepenuh hati dalam menjayakan untuk mencapai kemenangan. Seterusnya, pasukan ini penting kerana dapat mengelakkan daripada diskriminasi kaum. Pasukan ini juga penting kerana apabila sesebuah permainan bola sepak itu dijalankan, pelbagai kaum akan memakai jersey yang sama dan tidak kisah walaupun berbeza bangsa dan kaum. Ini jelas membuktikan bahawa tiada diskriminasi langsung dalam permainan bola sepak jika kita bersatu. Sukan badminton. Seterusnya, sukan badminton ini penting untuk memupuk perpaduan kerana sukan ini dapat menyatukan pelbagai kaum dan bangsa apabila kita melihat perlawanan badminton. Sebagai contohnya, kita mempunyai seorang atlet badminton yang berjaya mendapat ranking nombor 1 dunia dan pemain terbaik nombor 1 dunia, iaitu Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei berbangsa Cina. Walaupun beliau berbangsa Cina, setiap bangsa yang ada di negara Malaysia tetap menyokong beliau kerana beliau telah membanggakan rakyat Malaysia untuk mencapai gelaran tersebut di peringkat dunia. Seterusnya, permainan sukan badminton ini juga boleh beregu. Lelaki dan perempuan boleh bermain sekali walaupun berbeza bangsa. Sukan bola jaring. Masihkah anda ingat pada Sukan SEA 2017, pasukan negara telah mendapat kedudukan tempat pertama bagi sukan tersebut. Dalam pasukan negara, kita mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Sebagai contohnya, bangsa Cina, bangsa India dan bangsa Melayu.
mereka tetap bersatu dan bersemangat dalam berusaha untuk capai kejayaan. Walaupun mereka berbilang kaum, mereka tidak mempunyai perasaan yang rasis ataupun diskriminasi terhadap bangsa lain, kerana mereka telah lama bersama dalam mencapai kejayaan bersama dan mereka berusaha untuk membanggakan negara. Sekian, terima kasih. Saya akan teruskan dengan seterusnya. Aktiviti kesukanan dapat menjadikan hubungan pelbagai kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana sukan merupakan ejen perpaduan yang dapat menyatukan negara kita yang memiliki pelbagai bangsa, etnik dan juga kaum menjadi satu negara yang harmoni. Terdapat pelbagai aktiviti kesukanan di negara kita iaitu seperti bola sepak, badminton, squash dan banyak lagi. Jadi bagaimanakah aktiviti-aktiviti tersebut dapat menjadikan hubungan pelbagai kaum? Iaitu melalui kerjasama. Dalam sebuah pasukan, pemainnya mesti terdiri daripada pelbagai kaum. Sehingga hari ini tidak ada pasukan yang hanya didominasi oleh sesuatu kaum sahaja. Setiap kaum mesti ada di dalam sebuah pasukan, baik sebagai pemain, jurulatih maupun pengurus. Dan dalam sebuah pasukan, setiap pemain mesti mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk mencapai kemenangan. Jadi bagi mencapai kemenangan tersebut, setiap pemain perlulah bekerjasama antara satu sama lain bagi mencapai kemenangan tersebut. Dan aspek kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara pemain berbincang antara satu sama lain mengenai strategi yang akan mereka lakukan di dalam permainan. Perkara ini dapat membenarkan setiap pemain untuk mengutarakan pendapat mereka yang berbeza dan juga dapat mengeratkan lagi hubungan di antara pemain yang berbeza kaum. Selain itu, negara kita amat bertuah kerana memiliki atlet sukan tanah air yang telah membawa nama negara kita ke pesada dunia, iaitu seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Niko N. David, Pandalila Reno, Azizul Hasni Awang dan juga banyak lagi. Ingat lagi ketika negara kita menjadi tuan rumah bagi Sukan SEA pada tahun 2017, pada waktu itu negara kita telah menjadi juara keseluruhan dengan berjaya merangkul sebanyak 145 pingat emas, 92 pingat perak dan juga 86 pingat gangsa. Kejuaraan ini berjaya diraih berkat daripada usaha atlet-atlet negara kita yang berjuang sehingga ketitisan darah terakhir demi mencapai kejuaraan tersebut. Namun, kejuaraan tersebut dapat dicapai berkat daripada sokongan tidak henti yang telah diberikan oleh masyarakat kita kepada atlet tanah air. Pada waktu itu dapat kita lihat stadium-stadium dipenuhi oleh masyarakat kita yang datang untuk memberi sokongan kepada atlet yang turut serta pada hari itu. Tidak kira kaum, bangsa maupun etnik, masyarakat negara kita bersama-sama berkumpul di satu tempat, bersatu padu, bersorak untuk memberikan sokongan tidak henti kepada atlet yang turut serta pada hari itu. Ini menunjukkan bahawa masyarakat negara kita saling menyokong antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan pandangan atau latar belakang yang ada di kalangan kita dalam apa jua isu. Isu sukan yang dapat memupuk perpaduan antara kaum lain, pertama adalah di dalam peringkat sekolah. Dalam peringkat sekolah kita diperkenalkan dengan satu murid satu sukan, di mana semua murid dibenarkan untuk memilih sukan yang diminati, tak kisah antara kaum India, Melayu, Cina dan juga lain-lain. Dan dengan cara ini, masyarakat di Malaysia dapat bersatu padu di dalam sukan bermula daripada peringkat sekolah. Maka dengan ini perpaduan dapat berkembang dengan lebih maju pada masa akan datang, kerana di peringkat awal, di peringkat muda lagi, masyarakat Malaysia telah diperkenalkan dengan satu murid satu sukan dan mereka dapat mengenal antara satu sama lain dengan kaum lain. Dalam peringkat sekolah adalah isu yang dapat memupuk perpaduan dalam peringkat sekolah adalah dengan adanya sukan tahunan peringkat sekolah.
dan juga pasukan sukan yang diwakilkan oleh sekolah untuk bertanding di peringkat daerah dan juga negeri. Dengan cara ini, semua masyarakat, semua kaum yang belajar di sekolah itu dapat bersatu padu dengan bermain sukan bersama-sama dengan penuh semangat berpasukan. Dengan itu dapat memajukan sukan di dalam negara kita, dan juga mereka juga dapat menambahkan lagi perpaduan antara kaum lain. Dengan ini sukan juga dapat dimajukan, perpaduan juga dapat ditingkatkan. Selain daripada itu, isu yang daripada aktiviti sukan yang dapat memupuk perpaduan antara kaum lain adalah dengan kita bersama-sama menyokong pasukan negara dalam sukan Olimpik, sukan Commonwealth dan juga dalam sukan-sukan lain yang Malaysia bermain di dalam peringkat antarabangsa. Dengan cara itu, semua masyarakat dapat menyokong dan berasa bangga menjadi rakyat Malaysia walaupun berlainan kaum, kerana kita semua lahir di bumi Malaysia dan dibesarkan di Malaysia. Dengan ini, semangat kepada negara akan timbul, maka semua kaum akan bersatu padu menyokong pasukan negara. Selain daripada itu, pasukan pada tahun 2020 kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19, maka timbulnya satu sukan baru yang diangkat dan dikembangkan bermula pada 2020 kerana kita semua dikenakan PKP, di mana semua rakyat Malaysia akan berada di rumah. Jadi dengan itu wujudnya satu sukan yang dikembangkan di Malaysia, iaitu e-sport, di mana e-sport diperkenalkan bermulanya pada 2015 dengan adanya Mobile Legend. Tapi sebenarnya e-sport telah lama wujud dengan ada seorang wakil Malaysia yang bermain dengan Dota, tetapi hanya segelintir sahaja yang tahu. Walaupun pemain itu adalah berbangsa Cina, tetapi ramai kaum-kaum lain yang turut support dan menyokong pemain tersebut. Ini kerana semangat perpaduan demi membanggakan negara, tak kisah walaupun berbeza kaum. Selain daripada itu, dalam pasukan e-sport juga terdiri daripada pelbagai kaum di dalam Malaysia. Sebagai contoh adalah pasukan MYA pada suatu ketika dahulu yang bermain untuk Mobile Legend. Mereka ada seorang player Cina dan player Melayu dan juga player daripada Sarawak. Dengan itu mereka dapat bekerjasama walaupun berbeza kaum dan juga berbeza bahasa, tapi kita semua telah tahu bahawa bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi semua orang dapat menuturkan bahasa Melayu dengan baik, maka mereka dapat bekerjasama, dan daripada situ pasukan tersebut boleh pergi jauh dengan adanya kerjasama antara kaum-kaum lain. Dan itu juga adalah salah satu contoh daripada perpaduan yang dapat dipupuk daripada sukan e-sport yang sekarang ni semakin diminati ramai dalam masyarakat Malaysia semenjak daripada pandemik COVID-19. Hal ini menyebabkan hubungan antara kaum akan menjadi regang akibat ketidakfahaman antara satu sama lain. Jika perkara ini terus berlarutan, sudah tentu ini akan menimbulkan sikap prejudis yang tinggi antara kaum di negara ini. Sebagai contoh, pemain India yang telah menghina pemain Melayu semasa bersukan. Seterusnya, bergaduh dengan pemain lain. Hal ini telah menyebabkan hubungan silaturahim di antara mereka akan renggang akibat perbuatan ini. Sebagai contoh, pihak lawan yang bertumbuk dengan
pihak lain apabila sedang bersukan di padang. Okey, perbuatan ini tidak seharusnya berlaku di negara kita dan kita seharusnya mengelakkan daripada perbuatan bertumbuk ketika bersukan. Isu semasa yang telah berlaku di negara kita ialah isu mengasingkan sukan mengikut kaum. Okey, sebagai contoh di sekolah menengah di Johor, iaitu sukan, bagi contoh sukan bola sepak dimainkan oleh Melayu sahaja, manakala bola keranjang dimainkan oleh kaum Cina sahaja. Ini telah mengakibatkan kaum di negara Malaysia dapat dipisahkan ataupun akan direnggangkan akibat perbuatan ini. Okey, konklusi daripada tajuk saya ialah pelajar berhak memilih sukan yang diminati. Jika perbuatan ini masih berlaku, negara kita akan runtuh melalui perpaduan. Isu yang boleh memupuk perpaduan antara rakyat Malaysia ialah, saya akan bagi dua contoh tokoh-tokoh atlet Malaysia yang telah pun membuatkan kita perpaduan rakyat Malaysia ni terpupuk. Sebagai contoh, di sini Muhammad Faiz Subri, iaitu pemain bola negara, dan di sebelah sini adalah pemain badminton perserangan lelaki negara. Okey. Muhammad Faiz Subri, iaitu pemain bola negara yang telah mencatat nama dalam sejarah Malaysia apabila memenangi Puskas Award di Zurich pada tahun 2016 di Switzerland. Beliau telah pun melakarkan nama sebagai gol yang dapat anugerah gol terbaik pada tahun 2016 apabila sepakan percuma beliau telah pun mengelirukan penjaga gol ketika Penang menentang Pahang pada 2016. Sebabkan itu, rakyat Malaysia apabila Muhammad Faiz Subri ni disenarai pendekkan sebagai penggol yang tercantik, semua rakyat Malaysia, tak kira berbagai bangsa, bahasa, fahaman politik, mereka turut bersatu padu dan bertukar lumus dalam mengundi Muhammad Faiz Subri sehingga dia mendapat anugerah gol terbaik pada 2016, iaitu FIFA Puskas Award ni adalah satu platform yang luas untuk memberi anugerah kepada pemain-pemain bola seperti bintang terkemuka, iaitu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe dan sebagainya. Iaitu Muhammad Faiz Subri ni, dia telah memenangi 56% undian berbanding pesaing beliau untuk mendapatkan anugerah FIFA Puskas Award itu. Tokoh kedua iaitu Li Zijia yang menghuni ranking ke-10 dunia telah pun menamatkan penantian Malaysia selama 4 tahun untuk memenangi pertandingan terbuka All England yang selepas kali terakhir dimenangi oleh Datuk Lin Chow Wei pada 2017. Ini telah membuktikan walaupun Li Zijia telah pun kalah sebanyak 3 kali kepada Excelsen, tapi dia tidak goyang dan tidak gentar, mahu menunjukkan juang yang tinggi. Walaupun Excelsen sekarang ni telah menghuni tangga kedua ranking dunia, iaitu perbezaan sebanyak 8, tapi dia tidak goyang dan tidak gentar untuk melawan dengan Excelsen kerana dia telah pun mendapat sokongan, bimbingan daripada penyokong-nyokong dan juga rakan. Ini telah membuktikan walaupun kita pada masa itu dalam pandemik COVID-19, tetapi kita boleh menyokong rakyat Malaysia, menyokong di rumah masing-masing untuk menyaksikan siaran langsung, dan kita bersama-sama menyaksikan kemenangan yang dilakar oleh Li Zijia. Ini telah membuktikan sukan boleh memupuk perpaduan semua kaum.
akhir kata, majulah sukan untuk negara. Terima kasih.